daripada isteri. Dia sayang Rasul lebih pada bini. Bini dia buat benda tak kena, dia akan sanggup tegur, dia akan sanggup kata, dia akan sanggup marah pada isteri tu. Bini keluar rumah pakai baju kelawar, contoh. Bini duduk lenggak depan kan pakai baju kelawar. Ayah kena hukum. Baginda dan SAW dah ajak kita hukum orang perempuan aurat semua kena tutup. Muka dengan dua tapak tangan yang boleh buka. Ayah kata apa? Aku dah agama kata macam ni, bini aku tak pakai, aku kena kata. Dia nak marah, marah habis. Dia nak lejak habis. Dia nak tarik muka habis. Dia nak tak mau cakap 2 minggu, tak mau cakap sudah. Jadi apa? Dia kata aku kena pegang Allah Rasul lebih daripada bini. Orang ni dikira sayang Allah Rasul lebih daripada isteri. Boleh. Faham maksud tu? Siapa yang sayang Allah Rasul lebih pada anak, apa maksud dia? Anak umur 7 tahun dia suruh sembahyang. Anak 10 tahun tak sembahyang, lebuh. Dia lebuh. Anak umur 15 tak sembahyang tak, 14 tak sembahyang, lebuh. Ini bulan nak betul. 14 tak sembahyang, lebuh. Anak tak ikut perintah Tuhan, lebuh. Anak tak pakai apa, tudung tak pakai apa, tak pakai, marah. Perintah agama, Nabi suruh saya kena ikut agama. Walaupun anak tak ikut, anak tu saya marah saya. Dia letak agama di atas, anak di bawah. Orang ni dikira sayang Allah Rasul lebih daripada anak. Tu maksudnya. Tapi kalau orang tu sayang bini lebih daripada Allah Rasul kan, bini dia keluar tak pakai tudung, dia kata dia lagi kalau aku tegur pergi boleh dia. Tapi kalau aku kata orang maju pula. Makna dia sayang bini lebih daripada Allah. Dia sayang bini lebih daripada Rasul. Anak dia umur 21, subuh tak sembahyang, biar pilih suruh gerak lah, kesian. Semalam kerja belum satu. Ya. Dia saya kata tu tak jauh main robot tu senang nak kata. Biar pilih kesian tadi. Tak ada lah. Anak umur 15, ni satu kes, anak umur 15. Kita kata makcik pun, anak makcik tak bersekolah pun 15 tahun dah. Dia kata ustaz, anak saya duk try lah ustaz. Duk try, nak puasa sehari tak boleh, duk puasa sekelak hari. 15 puasa sekelak hari. Pasal apa ustaz? Kesian kan. Orang macam ni dikira sayang anak lebih pada Allah Rasulullah. Golongan macam ni Allah sebut, kamu tunggulah Allah turunkan siksa pada kamu. Orang macam ni tunggulah Allah cop dia di fasik. Faham bahasa apa dia? Ayat ini merupakan satu dalil kamu kena sayang Allah Rasul, kena sayang Rasul lebih daripada apa yang ada di kamu. Yang saya kata tadi, sayang Rasul ekstrim. Mana ada manusia atas muka bumi yang diperintahkan untuk kita sayang ekstrim? Mereka Rasulullah. Satu-satunya makhluk yang Allah perintah pada kita kena sayang lebih, kena sayang ekstrim, kena sayang melampau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu saya kata manusia yang ayah-ayah sambut meniru Rasul, manusia ni special. Dalil yang kedua, hadis sahih hadis ni. Abdullah bin Amr al-As berkata, baginda bersabda, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman mana-mana manusia, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga kamu sayang aku ni, kata Nabi SAW, lebih daripada waladihi, anak-anak kamu, wa walidihi, mak bapak kamu, wa nasi ajma'in, semua manusia yang muka bumi. Sayang manusia lebih daripada aku, kata Nabi SAW. Orang ni imannya belum sempurna. Ada ulama yang terjemahkan la yu'minu ni maksudnya tidak beriman. Sambut dia tu kena makin tu batuk makin kena sakan lagi sambutan. Abu Lahab kena ikut Abu Lahab. Pak makan Nabi, pak saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab berkata antara manusia yang paling seronok dapat baginda sallallahu alaihi wasallam, antara manusia paling seronok waktu baginda lahir. Cukup seronok. Tapi bila dia mati, baginda SAW sebut pada para sahabat, Abu Lahab sekarang disiksa dalam kubur. Tapi ada satu hari dia tak kena siksa. Main satu hari tak kena labuh. Hari lain semua kena labuh, satu hari dia tak kena. Bila ditanya hari apa, baginda sebut hari Isnin. Hari Isnin tak kena labuh. Hari Selasa sampai Ahad, malaikat labuh turun. Bila ditanya kenapa, baginda mengatakan kerana Abu Lahab ni dia seronok dengan kelahiran aku. Dia seronok dengan kelahiran aku. Apa yang Abu Lahab buat waktu baginda lahir?
ada seorang perempuan beritahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang jumpa Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, Aminah dah melahirkan seorang anak lelaki. Kamu dapat anak saudara baru. Orang yang bawa berita tu silat. Abu Lahab kata kepada, wahai orang perempuan, mulai pada hari ini aku merdekakan kamu. Aku bebaskan kamu. Kamu bukan lagi hamba. Bebas. Pasal apa? Seronok dapat anak-anak. Dan perempuan yang dia bebaskan namanya Suwaibah. Suwaibah. Perempuan itulah yang jadi ibu susu baginda nombor satu. Hal yang betul sahaja tu hal nombor dua. Suwaibah tu nombor satu. Yang kedua, Abu Lahab pergi ke kandang unta dia tu. Dia beritahu kat pembantu dia, tangkap 100 ekor unta, sembelih, buat pergi duduk Mekah. Aku seronok dapat anak-anak baru. Dua tu je dia buat. Nombor satu, bebaskan Suwaibah. Nombor dua, buat pergi duduk Mekah, sembelih 100 ekor unta. Tapi bila baginda besar, dia salah seorang yang hanyut lawan Nabi SAW. Karat bertemu lawan Nabi SAW. Okay. Faham? Betul tak? Karat dia penyakit. Sampai satu tahap orang Mekah nak dia mati. Orang Mekah tolak dia masuk lubang dengan kain. Kata Abu Lahab ni, ambil kayu tolak dia masuk dalam lubang. Nak pegang tak sama. Penyakit kulit yang kena pada Abu Lahab. Dalam keadaan lawan Nabi SAW sampai mati, tapi dia dalam kubur tetap juga diberikan kasih siksa hari Isnin, sebab dia memuliakan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut macam ni lah Rasulullah. Kalau Abu Lahab yang lawan Nabi sampai mati pun, dia pun dapat keistimewaan hari lahir baginda. Dia pun dapat keistimewaan ditangguh apa ni, kan tolongkan siksa Allah. Kalau Abu Lahab dapat yang tu, kita makna kalau Abu Lahab yang lawan Nabi pun dapat kehebatan istimewa hari Isnin, tak kena siksa. Kalau kita sambut Maulid Rasul, maknanya mimbabil aula, lebih utama kita dapat layanan lebih daripada Abu Lahab. Tu lah. Maknanya sambut hari lahir tu special. Ni yang kita sambut Maulid Rasul ni. Special. Ni manusia kita semua special ke? Saya nak cerita tak erti ke? Nak cerita tak erti. Sebab ulama mengatakan fayu'ribu anhu natiqun bifami. Mulut manusia ni kalau cerita tentang kehebatan Rasulullah ni, sampai sudah cerita tak selesai. Hujah yang saya bagi ni saya maksudnya boleh cari kitab, boleh tengok dalam kitab dalam Ilmu Buruh Imam Bayhaqi, boleh tengok dalam Khasa'is Kubra Imam Suyuti, boleh tengok kitab Mawahibul Laduniyah karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Qasqalani, dan juga kalau masa kitab-kitab tu besar saya, boleh tengok kitab yang simple. Asalnya kedai buku pula. Boleh cari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, ataupun kepahaman yang perlu diperbetulkan karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Satu kitab yang macam ni sudah, dia garang sedikit dia. Tapi 40 orang ulama mengiktiraf kebenaran yang ada dalam kitab tersebut. Seorang ulama yang meninggal dunia tahun 2006 di Madinah Makkah Mukarramah, umur 25 boleh PhD. Padahal di negara Mesir ni mengaji BA 4 tahun, MA 5 tahun, Master atau PhD 5 tahun, campur semua 14 tahun baru boleh PhD. Tapi beliau umur 25 dapat PhD daripada Azhar. Azhar bagi PhD dia. Pasal apa? Keilmuan yang ada pada beliau. Dia karang, dia buat tesis dirasah pengkajian Haulal Muwatta, tentang kitab Muwatta Imam Malik. Umur 25 dapat PhD. Azhar bagi mumtaz syarafil ula, mumtaz tahap yang pertama. Azhar suruh cetak tesis dia tu, dan Azhar tanggung segala cecakan tesis tu. Special ulama ni, dia karang kitab kepahaman yang perlu diperbetulkan. Pergi di kedai cari baca. Poin yang saya nak sebut hari ni daripada awal sampai sudah, semua ni kitab ni. Cuma saya topak-topak lah dengan kitab-kitab yang lain. Dan saya tanya ulama sudah cakap pandai ambil mana poin, semua dalam tu. Boleh faham lah no? Jadi saya tanya ulama yang jadi orang. Dia no? Kan tak pernah dengar kan kitab tu. Tak sama orang lain kan. Nama kita contohlah nama Rosli. Nama kita sebelum kita nama Rosli, kita berapa ramai manusia nama Rosli. Berapa ramai manusia nama Rosli.
Berapa ramai manusia nama rohani sebelum nama kita rohani. Tapi Nabi SAW tak. Allah simpan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allah khalaqal arsha fattara. Kata Nabi SAW, Allah bina arash. Allah cipta arash, fattara. Arash itu bergegar. Kemudian Allah minta maaf. Adanya dia kursi kan. Baginda sebut lagi, Allah Subhanahu wa taala catatkan di arash tersebut, fakatabtu fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fatashat. Aku catat di arash tersebut tidak ada Tuhan melainkan Allah Muhammad Rasulullah. Arash tersebut senyap. Hadis ini kata sila-sila boleh tengok dalam kitab. Allah Subhanahu. Saya baca kitab ni banyak lupa. Apa nak lupa benar ni? Ketika mana Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam makan buah yang sajaratul khuldi tu, buah yang berdoa dengan hak, dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Waktu ni Nabi Adam seorang mana ada cipta lain. Nabi Adam berdoa, ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, dengan keberkatan nama Muhammad SAW ni, kau ampunkanlah dosa aku. Allah tanya pada Nabi Adam, macam mana kamu kenal dengan Muhammad? Walau akhluhu, aku tak cipta lagi pun Muhammad ni. Nabi Adam berkata, ketika mana lamma khalaqtani, ketika mana kau cipta aku ya Rasulullah, ya Allah, kau cipta aku ya Allah, farafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku. Aku tengok tertulis di arash, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tengok di arash tulis benda tu. Engkau tidak akan menggandingkan nama engkau ya Allah dengan nama makhluk yang lain, melainkan makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia sekali. Bila aku tengok nama Muhammad ada di situ, aku faham makhluk inilah yang paling mulia sekali, sehingga kau gandingkan nama engkau di sebelah namanya. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Adam, ya Adam, laula Muhammadun, kalau bukan dengan sebab Muhammad ni, ma khalaqtul akhlaqa, aku tak cipta semua makhluk ni. Satu. Riwayat yang lain berkata, laula Muhammadun, wahai Adam, kalau bukan dengan sebab Muhammad ni, ma khalaqtun nar, aku tak cipta neraka, wala jannata, aku tak buat syurga, wala adama, aku tak buat kamu. Tak ada syurga. Syurga. Jadi kalau orang biasa, orang dulu biasa. Dia tak tahu sambut, bawa, selama makan, bawa, selama makan.